السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itulah lapan. Yes. Dua. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sembahyang dua hari raya. Ain. Baca dengan ain. Huruf ain lah. Ain ya dal. Aidun. Makna ain, hari raya. Perkataan ain bermakna kembali. Dinamakan demikian sama ada disebabkan berulang-ulang kali kembalinya pada setiap tahun, atau disebabkan kegembiraan kembali timbul dengan kembalinya hari tersebut, atau disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah pada hari tersebut ke atas hamba-hambanya. Jadi makna hari raya ini hari kegembiraan untuk umat Islam. Dan juga kalau hari raya orang kafir, gembiralah dia. Hari raya Deepavali. MIC good boy. Hari raya Cina. Cina gembira. Hari raya orang Islam dua je. Itu hari raya puasa dan hari raya haji. Tarikh mula disyariatkan. Sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa, dan sembahyang hari raya kurban disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah. Lepas hijrah. Sebelum tu tak ada solat raya. Solat fardu je. Jadi start lepas hijrah. 2 tahun lepas pindah ke Madinah, start sembahyang raya. Sembahyang hari raya yang pertama didirikan oleh Nabi SAW yang sembahyang raya puasa, iaitu pada tahun kedua hijrah. Yang pertama sekali sembahyang hari raya puasa. Dalil disyariatkan firman Allah yang tunjukkan kepada Nabi, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashalli li rabbika wanhar." Oleh itu kerjakan sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban. Yang ini sembahyang hari raya. Para ulama berkata yang dimaksud dengan perintah sembahyang dalam ayat di atas ialah sembahyang hari raya haji ini. Kerana ada perkataan wanhar dan sembelih kurban. Raya puasa tak ada sembelih kurban. Jadi fasalli itu maknanya sembahyang. Boleh jadi sembahyang 5 waktu, sembahyang witir. Tapi bila kata wanhar dan berkorbanlah binatang, sembahyang hari raya kurban. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan katanya, Nabi SAW keluar pada hari raya puasa dan hari raya haji menuju ke tempat sembahyang. Perkara pertama yang dilakukan ialah sembahyang. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang sedang duduk dalam saf-saf mereka. Lalu baginda memberi nasihat dan mengeluarkan perintah kepada mereka. Sekiranya baginda ingin memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicetuskan bagi tujuan berjihad, baginda akan lakukannya. Atau jika baginda ingin memerintah supaya melakukan sesuatu, baginda akan perintah. Kemudian baginda SAW beredar. Maksudnya lepas sembahyang hari raya, Nabi memberi ucapan ceramah. Khutbah lah, khutbah hari raya. Hukum sembahyang hari raya. Wajib ke tak? Orang yang tak sembahyang hari raya berdosa ke tak? Hukum sembahyang sunat hari raya ialah sunat muakkad.
Ini kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan sehinggalah Nabi SAW diwafatkan. Dan ia dilakukan secara berterusan oleh para sahabat radhiyallahu anhum selepas kewafatan baginda. Jadi ini masuk dalam sunat muakkad. Sunat dah. Tapi muakkadun benda yang sangat kuat tuntutannya daripada agama. Sehingga kan rugi benarlah kalau orang yang tak buat. Walaupun tak dosa, lebih rugi. Mana kalau menega, tak untung. Modal balik, tak untung. Modal ni, balik modal, sembahyang fardu 5 waktu, balik modal dia lagi. Untung tu lah. Orang nak daripada modal. Kalau takat dah balik modal, tak menega. Sebelah tu dah rabi. Mana dia? Balik ada. Dagang itu. Mereka nak untung tu lagi. Jadi kita nak ambil untungnya dengan solat sunat. Ibadat sunat. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjemaah sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu. Walau bagaimanapun ia tetap sah jika dilakukan secara bersendirian. Jadi sembahyang hari raya sunat berjemaah. Sembahyang tu sunat dah. Berjemaah sunat lain pula. Sunat berjemaah. Lebih ramai lebih baik. Tapi jangan salah faham, bila sunat berjemaah maka harus buat seorang. Kalau kita sengaja buat seorang, sah, tetapi makruh. Makruh. Kata ulama ni. Dia lah semayang surah, semayang masjid hari raya dia, semayang rumah. Seorang. Sah ke tak? Sah. Pasal tak wajib berjemaah macam sembahyang Jumaat. Tapi perbuatan itu tidak disukai. Dia yang kata boleh. Boleh ni, iaitu kita tak sempat semayang berjemaah. Contohnya. Apa pagi raya itu pukul 9 apa? Contohlah, jalan je masing-masing berbu nak balik, jadi lambat perjalanan, patut dapat pukul 5.30. Pukul 9 baru sampai, dan balik turun juga. Kita baru sampai. Itu panggil solat sendirian. Sunat juga. Harus dan dapat pahala sunat. Bukan makruh. Jadi janganlah lain kali kita buat kita tak semayang raya-raya dengan alasan orang susah dah. Tertidur ke apa ke, lewat lapar kan boleh. Waktu dia sampai kepada waktu zuhur. Boleh semayang seorang di rumah, dalam jabat, dalam kereta, dalam lori. Boleh berlaku. Cuma kalau semayang seorang, tak payahlah baca khutbah. Semayang seorang. Sebab dia ditanya dia boleh terlepas semayang. Rugi tahun ni terlepas semayang. Walaupun siapa lewat jalan jeng. Dia pun tak semayang rumah. Boleh ke semayang seorang? Ada masalah. Sekarang tahu lah. Boleh. Daripada tak dapat semua, baik dapat sikit pada tak dapat langsung. Jadi walaupun pahala kita semayang seorang kan dia balik lewat tu tak semacam mana semayang ramai-ramai. Tapi ada pahala juga. Pada tak langsung. Tuntutan supaya merangkumi semua mukallaf sama ada laki-laki atau perempuan. Dia kata sunat muakkad ni orang perempuan semua kau. Dia kalau solat berjemaah awak maktubah ni orang perempuan tak berat dia. Dia boleh mari sembahyang jemaah surah masjid kerana nak dengar kuliah. Tu dia afdal. Tapi kalau tak ada kuliah, tak ada apa, saja-saja nak mari sembahyang jemaah di masjid surah, afdal di rumah dia orang perempuan. Afdal di rumah. Tapi kerana nak mari ni, kerana nak ada orang ngajar ada apa tu lain. Tapi sembahyang hari raya dia lain. Orang perempuan keluar, tua muda keluar. Orang bermukim, orang musafir tak kira. Sunat muakkad berlaku. Orang merdeka atau hamba orang. Hari Jumaat tak, hamba tak kena. Sembahyang raya tu habis. Melainkan perempuan yang berperhiasan atau yang boleh menimbulkan fitnah, maka dia hendaklah bersembahyang di rumah. Jadi maknanya orang perempuan dituntut juga mari sembahyang hari raya. Tidak sebagaimana solat lain. Solat lain tak ada dia opang suruh mari. 2 solat je. Yang orang perempuan kena mari juga. Molek mari, tak molek tak mari. Iaitu solat hari raya dan solat minta hujan. Dua solat ni dianjurkan kepada orang perempuan dengan tuntutan yang kuat. Hal lain tak, Jumaat tak ni. 5 waktu tak. Solat hari raya waktu habis lah hak puan. Awet-awet. Melainkan yang berperhiasan, maknanya yang dia pakai makeup.
hari. Berapa daya hari pasal tadi nak tanggal Mekah dia. Nah, umpamanya. Tahu dia. Muka dia dengan air shadow, dengan merah, dengan gicu, dengan apa, dengan geli, ada belaka sekerung, ada belaka. Faham? Dia tak payah mari sembahyang. Kerana boleh menimbulkan fitnah. Tak. Tapi ni yang berlaku mari sembahyang macam gini nak masuk tandingan hati sakit. Mari sembahyang kau puan. Tak, lepas hamur, biar pipi, biar hidung kelabu. Tak, kata dahi biru. Nah, macam-macam pesen. Mari sembahyang, mari kuliah je. Nah, lepas bergelik-gelik kain, dah ada kita je. Nah, nak ngaji kita je. Apa banyaknya ni solek ke muka sobek. Nah, betul semula lah. Tak benar cara tu. Nah, nak tunjuk siapa. Nah, nak tunjuk siapa. Masalah kadang-kadang buat kuliah muslimat. Masalah ni. Nah, masalah pada kuliah muslimat ni di depan. Nah, lelaki ada. Habis gitu. Bukan sini lah kat lain lah pernah berlaku. Nah, habis macam itu. Nah, dia kata tak boleh tak. Bukan kata tak boleh kuliah. Jangan melampau sangat. Nah, bedot. Nipis-nipis lah lah. Habis kali kat lebih. Tahu-tahu tak pegang dia. Orang lelaki memang tak ada. Nah, dia kata tak apa. Orang tak ada ustaz pegang. Tak apa lah. Lima. Jadi dia nak pergi juga sembahyang raya. Dia ni make up dia tahu ni. Takut sayang. Ada sayang make up lah. Buang dulu. Lepas tu ambil apa ni cleaner apa semua. Buang make up. Mari sembahyang raya. Itu saja. Kalau make up mulai raya. Tak. Ada masalah. Dari yang menunjukkan bahawa sembahyang kedua-dua hari raya ini tidak diwajibkan adalah jawapan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bertanya tentang sembahyang yang difardukan. Seorang laki-laki mari tanya Nabi sembahyang hak fardu. Maka Nabi SAW bersabda 5 waktu sembahyang sehari semalam. Kemudian sahabat tersebut bertanya, adakah diwajibkan ke atas lain itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Faham pada hadis ni lah 5 ni saja sehari semalam yang wajib. Kalau lain pada itu termasuk witir, termasuk duha, termasuk sembahyang istikharah, termasuk sembahyang hajat. Nah, sembahyang apa benda ni, sembahyang raya. Itu mana lain daripada itu. Tak wajib Nabi kata. Mereka sunat saja. Abu Daud meriwayatkan suatu hadis. Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafa bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun. An yudkhilahu al-jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. 5 waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah di atas hamba-hambanya. Siapa yang melakukan dengan tidak mencuaikan sedikit pun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajipannya, maka baginya perjanjian. Ini ada janji di sisi Allah bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang tidak menunaikan, maka tidak ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkan ke surga. Jelas dalam hadis ini Nabi sebut dengan 5 khamsu salawat, 5 sembahyang saja. Mana 4 tidak, 6 pun tidak. Jangan kurang, jangan lebih. Hak wajib. Katabah ni maknanya fardu. Maknanya diperdukan, memperdukan atau mewajibkan atas kamu oleh Allah. Nanti maknanya katabah. Memang asal pada katabah mana menulis. Katabah yaktubu. Tak, mana menulis. Tapi katabah maksud pada masalah syariat. Tentang hukum-hukum yang mesti dilakukan bila mula dengan katabah, ulama tafsir sepakat mengatakan makna iaitulah difardukan atas kamu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya dengan banner majhul ditulis, maknanya difardukan atas kamu puasa. Ini dengan banner fa'il, dipanggil banner ma'ruf kalau orang mengaji ilmu sharah. Tak, katabah hunna. Allah Ta'ala telah menetapkan atau memperdukan hunna 5 tu alal ibad atas hamba-hamba Allah. Lebih daripada itu jauh. Jadi orang yang jaga 5 waktu, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Orang yang kurang pada 5 waktu atau malas sembahyang, Allah nak azab boleh, Allah nak ampun boleh. Nampak? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya.
Sehingga kami disuruh bawa bersama anak dara dan perempuan-perempuan yang haid, lalu mengambil tempat di belakang orang ramai, bukan tempat sembahyang. Mereka bertakbir dan berdoa sama-sama orang ramai dalam keadaan mengharapkan keberkatan hari tersebut dan kesuciannya, hari dosa-dosa diampunkan. Ni hadis ni. Ni kita dengar. Dulu kita sebut tu, hari sembahyang hari raya ni orang perempuan haid pun mari benar. Nah, jadi mana-mana tempat pun kita mengajar gitu. Jadi ada orang politik, dia tak ada dengar pun kata orang perempuan haid sampai kena tebik hari raya. Pelik kata kita ni pelik dia kata. Nah, ni dengar hadis. Ni ada dah. Nah, dah dengar dah. Bukan kita nak cakap tu. Nak cakap satu, nak khabar satu benda, nak baca hadis. Itu ahli hadis. Boleh tak? Kita cuma ingat hukum. Nah tak ingat. No. Jadi ni dengar. Bukan kita cakap saja. Nah, dia kata takut kita reka ke apa. Kalau orang perempuan, kau haid pun, buat lari juga. Nah, ni. Kata Ummu Atiyah, kami ni Nabi perintah supaya keluar belakang raya. Anak raga, mak janda, ibu tunggal, keluar belakang. Sehingga kan yang uzur, hak haid, mari juga duduk belakang, kerana ambil berkat solat raya dan dengar khutbah. Itu kelebihan hari raya. Dah, solat raya. Mari belakang. Orang puan mari itu tengok tu. Yang haid, maka kiyah dengan haid, nipah. Kerana nipah darah haid yang terkepul dalam haid. Mana hak nipah, walaupun tak sebut dalam nah, dia ada kiyah. Nah, mari juga. Duduk tanyalah usul dia orang ni. Bubur dekat orang sembahyang ni. Jangan awak naik datang dia orang usul. Duduk luar surau, luar masjid. Ambil keberkatan. Dah, ni. Ni nak baru dengar. Cuma kita tu tambah tu rasa ada. Mau tambah bagian seluruh. Dah. Tu tak ada dah lah tu. Menurut riwayat yang lain, seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab. Dan seorang ni tak ada telekung ni, miskin sangat ni. Sabda Nabi SAW, hendaklah sahabatnya memakaikannya dengan jilbab kepunyaannya, beri pinjam. Maknanya kita muslimat lama dulu nak jauh lepas ni muslimat dulu. Terima tak? Mana susah muslimat dulu. Tapi mereka juga sebaik-baik. Nah, manusia kerana mereka dikira orang yang sezaman dengan Nabi, kita tak boleh nak tanding keberkatan. Tak ada riba. Tak boleh nak keluar rumah apa tak boleh keluar. Tak ada telekong, tak ada kain. Miskin ni. Nah, miskin. Masa Nabi kata, hak mana hak ada kain jibak lebih, pergi pinjam. Mari juga. Kita tengok muslimat ni. Telekong ada 3 robok. Faham tak? Lipat telekong aja, lipat telekong. Pas mayang garik, pakai 10. Sudah. Banyak telekong. Mana mewah. Mewah. RM1,000 sebulan tu tak cukup nak. 200 dia abang tambah. Faham tak? Kalau boleh. Muslimat dulu, Siti Fatimah. 2 batu jalan kaki, dia ambil air. Malang terbit, siang kot orang tengok. Malu. Takut orang tengok siang. Di Malang. 2 kilometer, kalau waktu 2 kilometer. Jauh. Telaga pula di Padang Masih. Bukan 2 kegek macam kita. Kita 2 kegek itu telaga. Gang itu tadi, maka lacong kita. Sambut kau. Panggil jatuh pakai akad tu. Berpuluh-puluh kegek. Memang dah Padang Masih. Tak komplain sikit pun. Ada orang dulu-dulu. Jadi kalau tak ada pakaian pun kata, wih pinjam lah. Rugi tak mari. Solat hari raya. Mari belakang. Menurut satu riwayat, perempuan yang haid tersebut dia asing dari tempat sembahyang, ia disediakan untuk golongan perempuan. Dia buat layang suku bagi orang uzur duduk situ. Jadi tak masuk dalam masjid. Maksud jilbab ialah kain yang menutup seluruh badan daripada atas hingga paling bawah. Itu jilbab. Jilbab ni dia labuh. Sekurang-kurang labuh ni sampai ke dada. Sekurang-kurang. Itu pada luruh. Lebih lagi, lebih baik. Kalau pakai atas ni, itu dipanggil telekung ni lah. Tak panggil jilbab. Jilbab ni dia semua orang wajib pakai, perempuan Islam. Kerana Allah kata, yudnina alaihim min jalabibihinna. Taklah mereka itu perempuan beriman, kena meletakkan jilbab di atas kepala mereka. Jadi wajib pakai. Muslimat ke? Tak ketua muslimat ke? Tak timbalan tu? Bini ketua pemuda ke?
Bini cik guru ke, kena pakailah jilbab. Mana kena pakai tudung lah. Kamar-kamar kena pakai tudung. Tak boleh tak pakai tudung. Buat perempuan. Tak. Puteri UMNO ke. Tu UMNO. Tak boleh. Tak. Dia dari Islam. Islam tak dia. UMNO. Cik Mak. Buat perempuan. Kalau ibu Islam tak? Kain merah tu. Agama tu. Mana akuannya lah. Islam lah. Ini pakai. Bila orang ngaku Islam lah kan. Ini bukan politik, ini hukum. Tak kira bini satu pun. Pasal dia lah Islam. Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nisa'il mu'minin itu cari itu. Kepada sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Mana perempuan-perempuan muslimah lah. Muslimah bukan perempuan maknanya pertubuhan dia tidak. Muslimah ni perempuan agama Islam. Walaupun kata muslimah, perempuan yang beragama Islam. Dia Arab ni kalau perempuan dia nama agama Islam dipanggil muslimah. Kalau seorang, kalau dua orang muslimatani. Kalau ramai 3 ke atas muslimatun. Walaupun pakai kain belah, neleh luar nampak pusat muslimah. Pasal dia beragama Islam. Cuma muslimat gay. Dia panggil. Nak jaga-jaga yang dalam kemah malang. Dekat Galan Naik. Tahu tak Galan Naik? Mana Galan Naik? Nampak? Khalifah suruh mana makan? Makan malam. Makan malam gala di Pulau Duyung. Malam. Hebat-hebat pakaian bergelik-gelap. Belah kat tu, cobek kat ni, guping kat tu, sirik kat ni. Macam-macam macam. Kalau kena pergi situ. Kejar orang ni. Muslimah ke tu? Tapi dah habis. Dia gitu. Kenapa kali bak? Tak kira kita, suami mu siapa tak kira? Suami mu tu hakim ni. Kenapa akan duduk? Sedih. Dia puteri dengan pemasuri mana besar? Dah mana puteri tak agak? Pemasuri agak agak? Pakai duduk? Pakai duduk dah. Puteri tak agak? Pemasuri pakai? Betul tak? Pemas Panaru. Pakai lah. Bini dia kekek wajib pakai. Ada lagi. Kalau Isa tak apa. Orang ni. Dia terikmat kan. Jin. Jin dia banyak asal jin. Jin kena kalau dia mukallaf ni. Jin dan manusia. Wajib kena taat pada Allah. Mu jin ke, mu manusia ke. Jin wajib taat pada Allah. Jin lelaki kalau kau. Pada hari tersebut tidak disunatkan azan dan iqamah, tetapi suruh dengan ucapan as-salatu jami'ah. Sembahyang yang menghimpunkan. Jami'ah maknanya yang menghimpunkan orang ramai. Kemudian Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia telah mengutuskan utusan kepada Ibnu Zubair di awal beliau dibai'ahkan dengan menyatakan sungguhnya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk dirikan sembahyang, tapi yang disuruh ialah berkhutbah selepas sembahyang. Azan tak ada, saya bang dah. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhu bahawa kedua-duanya berkata tidak pernah diazan pada hari raya puasa dan hari raya. Tak pernah azan, tak payah azan lah. Solat sunat qabliyah pun tak ada. Qabliyah ni tak ada kok. Berapa hari sunat 2 rakaat? Sunat sebelum raya. Ada. Dah pagi raya sunat 2 dia lah. Sunat 2. Waktu sembahyang hari raya. Waktunya bermula dengan terbit matahari hingga gelincir. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari daripada Al-Bara' radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi yang salam berkhutbah dengan sabda, sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ini ialah kita mendirikan sembahyang. Perkara pertama yang berlaku pada tiap hari ialah terbit fajar, sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan sembahyang subuh, iaitu sebelum terbit matahari, dan dengan sembahyang zuhur selepas gelincir matahari. Dan waktu yang lebih baik afdal ialah ketika matahari naik sekadar panjang lembing tinggi segala,
Kerana itulah waktu yang selalu didirikan sembahyang oleh Nabi SAW. Jadi masuk waktu dengan terbit matahari. Dengan syuruk terbit matahari. Terbit matahari pukul 7.30, boleh dah sembahyang raya. Dan yang Allah macam waktu sembahyang duha. 8.30 dan ataupun pukul 9. Tengoklah keadaan kalau subuh tu awal 5.30, mungkin pukul 8 sembahyang raya. Begitu. Ni dekat dengan sembahyang raya. Dah. Sebulan ni tak apa dah. Tak dapat dah. Tak dapat sebulan. Haji nak beli lagi baju raya. Jadi yang pelik ni pasal apa kita bila raya puasa beli baju raya, bila raya korban tak beli baju raya. Tak sebenarnya gitu. Sedangkan hari raya Aidil Adha ni lebih besar daripada Aidil Fitri. Sepatutnya kalau anak kita raya puasa 2 pasang, raya haji 3 pasang. Jadi kita kena betul lagi. Tak sebenarnya, tak sebenarnya. Kita buat ni tak sebenarnya. Kalau tak buat kuih jangan mari di rumah pelikkan dia. Nampak? Kalau tak di dalam rumah orang dia kena lebih daripada hari raya Fitri. Jadi ni trend Melayu ni salah. Jadi kek benda so dikit so. Bukan salah raya Fitri itu meriah tak. Tapi tak meriah hari raya puasa. Ada benda ya. Meleh kita meleh mewali hadisnya. Sedangkan sama saja tuntutan sunat berpakaian baru, sunat kunjung mengunjung, ziarah menziarahi, tak panggil orang makan dan sebagainya. Tapi tak berlaku. Makin lama makin sikit. Hari raya Adha kita. Cara sembahyang hari raya mempunyai 2 rakaat. Ialah dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Kemudian takbir sebanyak 7 kali dalam keadaan mengangkat kedua tangan hingga bersetentangan 2 bahu seperti mana takbiratul ihram. Allahu Akbar setang yang baru. Ketujuh takbir tadi dipisah antara satu sama lain sekadar satu ayat yang sederhana dan disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Jadi sembahyang mula dengan takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram doa iftitah Allahu akbar kabira ataupun doa iftitah baca lain. Lepas tu sunat takbir 7 kali. 7 kali itu berturut-turut antara satu sama lain sekadar bernafas. Allahu akbar. Allahu akbar. Maknanya tak afdal dia kata gini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tidak ada berhenti. Jadi sunatnya berhenti Allahu akbar nafas. Tapi tak payah nafas lah, sekadar bernafas. Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali. Maknanya tak ada baca tasbih. Darah baca tasbih macam Allah baca sama, sunat pula tu. Jadi sekurang-kurangnya kita takbir saja tak ada tasbih. Faham lagi? Sekurang-kurangnya. Dan kalau ada tasbih pula, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih baik. Jadi untuk imam dia buat ni sama ada. Sama ada. Kemudian membaca isti'azah dan baca Fatihah serta dibaca bersama satu surah atau beberapa ayat. Bila berdiri untuk rakaat kedua, hendaklah takbir dulu sebanyak 5 kali. Tidak termasuk takbir yang dilafazkan ketika bangun sebelum memulakan bacaan. Dan antara kelima-lima takbir tersebut dipisahkan antara satu sama lain sebagaimana yang telah disebut di atas. 5 takbir ni kita naik tak masuk takbir diri. Habis rakaat sujud yang kedua rakaat pertama kita bangun rakaat kedua sembahyang raya. Allahu akbar. Itu tak masuk takbir, itu takbir nak baik pada rakaat. Pas pada tu sunat takbir 5 kali. 5 kali ni macam tadilah, nak takbir saja tak ada tasbih pun boleh. Tapi kalau nak tasbih sunat. Kalau kita kesemua takbir tambahan ini adalah sunat. Jika terlupa melakukannya dan terus baca Fatihah, maka takbir tadi luput, tidak perlu diulangi semula dan sembahyang tetap sah. Jadi tak jadi masalah lah. Dah selalu kecoh lah. Pasal kadang-kadang berlaku tu imam dia lupa. Rakaat pertama dia ingat 7 kali takbir. Rakaat kedua naik baca Fatihah selalu. Tak ingat hak 5 tu. Dah selalu gaduh lah. Hukumnya sunat saja, bukan sunat sunat syai'ah saja. Tak sunat pun sujud sahwi kalau tinggal. Jadi mungkin dia lupa. Biasalah. Kalau tak lupa orang itu imam. Kalau dia tutup imam tu lupa. Kalau tak ada lupa lah. Bukan tu imam tu. Benda lain tu. Benda pelik ni. Alien. Tak aja lupa. Kemudian bila kita tertinggal, dia tak perlu bawa ke mana-mana lah. Dia tak macam tasbih.
Solat tasbih 75 tasbih 1 rakaat, 4 rakaat 300 kali tasbih. Kalau kita patutnya baca di dalam iktidal 10 kali tasbih, tiba-tiba kita tertinggal 9 di dalam iktidal, maka sunat tambah dalam sujud. Sujud 10 tambah tinggal jadi 11. Tapi tasbih solat raya jangan campur. Jangan tambah. Kerana ada berlaku. Mana dia mari pada rakaat yang pertama, imam dia lupa tasbih 7 kali. Di rakaat kedua dia ambil 7 campur dengan 5 jadi 12. 12 kali. Bingung makmum. Hak ikut, hak pening-pening. Hak nak tengok dulu orang sebelah ikut nak ikut dia. Jadi banyak sangat ni. Jadi tak payah tambah-tambah dah. Hak lepas dah bagi amu 7, mu tepat dia habis dah lupa. Tepat ni 5 sahaja. 5. Kita kena ingat tiap-tiap benda yang baik, benda sunat yang kita memang nak buat sangat. Memang berazam nak buat. Tapi sampai masa kita terlupa juga, Tuhan beri fadilat kita. Murah ni Allah Ta'ala. Kalau menega tak boleh. Kalau berjual tak boleh. Tak ingat nak jual hari ni. Ingat hari Jumaat berhadap tu dah tak ingat sudah. Lepas tu pelanggan mengata apa boleh datang agak macam. Tak ada layan ni. Tapi kalau kerja agama kita memang azam nak buat. Ada keuzuran yang tidak kita sengajakan. Tuhan beri. Tak macam orang amal pun beri juga. Itu murah Allah Ta'ala. Dalil yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain daripada hadis Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, sembahyang hari raya puasa 2 rakaat, sembahyang hari raya haji 2 rakaat. Kemudian dia menjelaskan itu adalah berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap 2 rakaat. Tak ada masalah. Dan kita tidak berkhilaf masalah rakaat sembahyang hari raya. Oleh itu perkara tersebut telah menjadi ijma'. Ijma' ni kesepakatan pada ulama. Amru bin Auf Al-Muzri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW telah bertakbir ketika sembahyang kedua hari raya pada rakaat pertama 7 kali sebelum Fatihah, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali sebelum baginda membaca Fatihah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Tirmizi, dan dia berkata ini merupakan hadis Nabi SAW yang paling baik dalam bab ini. Hadis terbaik katanya Amru bin Auf, inilah Nabi baca 7 kali rakaat pertama dengan takbir, dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, tertinggal tak ada masalah. Dari benda rukun tu lain lah. Barulah kita nak pertikaikan. Ini bukan masalah rukun. Kemudian khutbah hari raya. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Allah Ta'ala. Baru-baru ini saya menghadiri kuliah di Masjid Tokku. Ada seorang penceramah yang diberi oleh seorang ulama. Dia ada mengatakan, katanya penceramah sekarang ni selalu mengatakan orang tolak Quran, tolak hadis sesat jadinya. Jadi apa pandangan Ustaz? Dah jawab dia ni tak? Jawab dah. Jadi dia kata seorang ulama penceramah. Dia penceramah kau. Dia mari di Masjid Tokku. Jadi dia kata dalam ceramah dia ceramah ni penceramah dia duduk kata orang tolak Quran hadis ni sesat. Jadi mesti penjelasan. Tak jelas. Dia memang dah orang tolak hadis sesat. Kena khabar gitulah. Tak. Jadi tegurang ni tak benar. Bukan maknanya mungkin ni kata lain. Tapi kalau betul dah penceramah ni kata gini, tak betul lah. Sebab memanglah kita kena beritahu kesilapan, kesalahan orang. Itu tujuannya. Nampak para ulama mereka ni memberi tazkirah. Dan Nabi pun beri pesanan. Dua perkara ni aku tinggal padamu, selama mana ikut tak sesat, mana tak ikut sesat. Tak taat pada Allah dan Rasul sesat. Jadi dia kata penceramah ni benda kata. Asal ceramah dia dekat bawah hati habis. Dia tu orang tolak Quran, tolak hadis sesat. Memang betul lah. Memang penceramah kata tolak hadis, tolak Quran tu sesat. Dia tak betul ni, dia kata orang sesat tak tahu benda. Baru tak boleh.
Mana dalil? Nah, yang mu kata manusia ni melakukan kesesatan. Mana? Tak. Tahu dah sebab pun. Dah sesat kan? Itu baru dah betul. Tapi kalau memberi peringatan kepada manusia, mana-mana orang, tak kira mana golongan yang tolak Quran dan hadis ni jadi sesat. Dan ulama-ulama meninggalkan mutiara kalam mereka itu dalam kitab-kitab mereka. Itu bukan kitab-kitab yang macam ada kita tentang akidah. Kitab lama, kitab sekarang. Buka belakang dalam bab murtad. Memang banyak benda lagu ni. Nah, barang siapa yang buat gini, jadi kafir. Siapa yang kata gini, jadi murtad. Barang siapa kata gini, batal akidah. Nampak? Ribuan perkataan ulama. Benda ni tak sampai pada telinga orang awam. Kerana kebanyakan daripada kitab-kitab ni, kitab Arab. Dan kalau dah Jawi pun ada lagi dengar juga. Nah, jadi tujuan penceramah nak menyampaikan apa yang dibimbangi oleh para ulama ni kepada masyarakat. Nah, cuma cara olahan masing-masing ada aja. Nampak? Ekstrim sikit. Dia cara lembut. Nah, tapi lembut sesat juga. Nah, mana-mana kita ada ikut Quran dengan hadis, sesat. Lama-lama. Orang-orang itu. Pasal lembut. Nah, pasal lembut. Dan sesat agak ni kata. Nada memainkan peranan. Nah, yang tak betul juga. Mana tak betul. Bukan kata semua penceramah berkata benda yang betul. Ada salah. Kadang-kadang emosi. Nah, salah tetap salah. Betul. Mana tapi memberi peringatan kerana manusia sekarang menjadi sesat sebab tolak Quran dan hadis. Itu memang betul. Dan kita pun kena kabur itu pada anak isteri kita. Ini dua ni lah kompak. Nah, yang paling utama dalam perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan kapal, dia tengok kapal. Utara, selatan, barat, timur. Tu kapal dia. Nah, supaya tak sesat. Perjalanan kita dalam agama, dua Quran dan hadis kehidupan kita. Dah ikut sesat di kapal itu. Jadi memang sesat. Jadi bila memang sesat, Nabi pun kata tak ikut dunia sesat, maka kita menyampaikan apa yang benar tak salah. Nah, mungkin yang salah kadang cara penyampaian itu salah. Mungkin. Nah, itu saja. Solat sunat pada rakaat pertama ia lakukan secara duduk. Pada rakaat yang kedua dia pun lakukan secara berdiri. Atau sebaliknya boleh tak buat gitu. Solat sunat, solat rakaat pertama diri duduk, lepas tu dia berasa hilang lengah dia berdiri rakaat kedua. Boleh, tak ada masalah. Sebaliknya boleh juga. Boleh solat sunat berdiri. Rakaat kedua dia duduk. Boleh. Sebab solat sunat ni kita yang ada pilihan sendiri. Kita gagah pun boleh sembahyang duduk. Nah, solat fardu lain, solat 5 waktu dia nanti kita uzur dalam diri barulah boleh duduk. Solat sunat ni, solat hari raya. Nah, solat witir, solat qabliyah, ba'liyah, solat hajat, solat istikharah dan lain-lain. Yang bukan solat jemaah dan solat 5 waktu, kita gagah nak sembahyang duduk, boleh. Nak sembahyang duduk tu rakaat pertama, diri rakaat kedua, boleh juga. Dan yang afdal berdiri belaka. Kenapa? Orang yang mampu berdiri tiba-tiba dia saja sembahyang duduk, sah. Cuma pahala separuh orang sembahyang berdiri. Nampak? Nabi yang kata lagu tu. Nisfu maknanya separuh saja. Nampak? Adrul qa'i, separuh daripada pahala orang sembahyang berdiri. Kita boleh berdiri tapi biar sembahyang duduk, maka dapat separuh. Nah, manakala kita sembahyang berdiri boleh RM1 dan kita sembahyang duduk 5%. Itu itu saja. Nah, tapi kalau kita nak berdiri tak mampu, pening kepala, sakit perut, tak, maka kita terpaksa sembahyang duduk, maka dapat pahala orang berdiri. Itu lain. Adakah cara mengangkat tangan ketika bertemu dengan orang yang kita kenali ketika berada di jalanan menyamai perbuatan orang Yahudi? Contohnya ketika kita sedang bawa motosikal, ada orang yang tegur kita, maka kita balas. Dia mengangkat tangan. Ada orang kata perbuatan itu menyamai perangai orang Yahudi. Sejak itu saya hanya angguk kepala saja bila bertemu dengan sahabat handai. Ketika di jalanan, apa pandangan? Saya sudah keliru. Ni keliru. Boleh tahan tak ni? Baik, masalah jumpa akad tangan. Adakah perbuatan orang Yahudi ataupun menyerbai perangai orang Yahudi? Ya, memang. Tapi kena ada tafsir pada hukumnya. Jangan pakai buku locong gitu. Nah, kali ini dijelaskan satu persatu oleh ulama-ulama. Maksudnya,
Janganlah kita gantikan angkat tangan itu dengan kita buang lafaz salam dan kita ganti semata-mata dengan tangan sahaja pada ketika yang kita boleh memberi salam. Maksudnya gini, bila kita berada depan muka sama muka, maka hendaklah kita beri salam. Jangan kita tak akan salam buat gini depan dia. Ngadaklah. Maknanya kita tak boleh jamu hidung. Jumpa dua orang, dia pun angkat tangan, cuba angkat tangan. Gitu. Itu perbuatan orang Yahudi. Dah kita buat jadi Yahudi. Tak boleh buat gitu. Gitu. Bukan jadi Yahudi. Tak payah salam. Jumpa pakai akak tangan. Tak jadi Yahudi. Yahudi ni kafir. Tak kakak gitu jadi kafir. Maknanya perbuatan ni tidak disukai oleh syarak. Kerana perbuatan ni amalan orang Yahudi. Tapi kita beri salam. Assalamualaikum. Maka orang tanya tu guru pula. Dan kalau kami beri salam dia akak tangan. Tak ada masalah lah. Assalamualaikum. Tak ada masalah. Sebab biasa orang akak tangan kan. Tengok cerita gambar kan. Dia bagi emoji kecil. Nampak? Jadi tak ada masalah. Yang tak boleh beradab muka. Adapun kerana jauh, isyarat tangan dibenarkan. Nampak? Isyarat tangan dibenarkan. Mana? Yang kira-kira kalau kita nak tepik jadi nak ni lah. Jadi pada angkat tangan lah jauh. Dalam kereta ada angkat tangan lah. Kadang-kadang buka cumi pula ni. Nak buka cumi nak pergi salang. Apa cabut lah. Kereta lama. Tak bakar tekan baru window tak apa. Kena tengok gather kuda. Bonet belakang pakai ikat kedawa. Bang kata-kata muka cabut dulu. Jadi dalam cumi buat gitu. Itu bukan Yahudi. Sebab Yahudi ni ngadak muka gini. Salam tak ucap kat tangan gini. Nampak? Itu barulah menyerupai perbuatan Yahudi. Makruh tidak disukai oleh syarak. Dan kalau jauh sangat memang tak boleh nak ucap salam. Bucu ni seorang maknanya wisma dari imam belah bala plastik ni seorang. Duduk lampu merah tunggu api merah. Tak dengar juga nyanyi. Jadi orang lain paling habis orang ni bolok ni. Jadi kat tangan jauh dah lah. Tak ada masalah tu. Dah. Main akak tangan saja. Akak tangan tu padahal kita boleh beri salam, tak mau beri salam. Padang dengan tangan saja. Itulah menyeru perbuatan orang kafir. Akak tangan tak ada masalah. Dah. Ada isyarat jari. Jadi ada masalah pula berlaku. Orang duduk balas masalah akak sejari dengan akak 5 jari. Yang sebenar dua-dua boleh. Dua-dua ni ada pendapat ulama. Nampak? Dua-dua boleh. Yang tak bolehnya, kita buat isyarat 1 jari saja mengadap dekat ni. Tak boleh. Ataupun 5 jari. Satu tak boleh. Kan yang tengah kata 1 jari tu, cara orang Nasara. Cara orang Yahudi. Cara buat 5 jari, cara Nasara. Jadi, dua-dua ni sebenarnya dimaafkan pada syarak. Kalau kita semata nak beritahu dengan satu-satu isyarat. Isyaratnya kita nampak dah dia kat tangan. Gitu. Kalau dekat, beri salam. Dan ni macam-macam akak. Macam-macam becek. Apa yang datang daripada barat namanya berlaku. Jauh tu tunjuk kau ni. Bila? Bolehkah kita memakai cincin ke semua jari sebelah kanan dan kiri? Dari manakah yang menjadi sunnah? Baik soalan. Baik. Dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh, ulama-ulama menjelaskan bahawasanya jari-jari yang sunat kita pakai cincin adalah 2 saja daripada 5 jari. Iaitu jari kelingking dan jari manis. Ketiga-tiga jari yang baki ni, jari atu, jari telunjuk dan jari ibu dimakruhkan memakai cincin. Nampak? Makruh. 2 ni saja. 2 ni saja kalau kita nak pakai sebetul cincin. Jari manis saja boleh, jari kelingking saja boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Kedua-dua ni adalah diamalkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada sahabat pakai jari cincin, jari manis atau kelingking sebelah kiri, ada sahabat sebelah kanan. Tak ada masalah. Yang ada pakai 5 jari. 2 jari saja. Mana kalau kita pakai 2 cincin boleh? 2 jari saja. Kalau kita memakai 3 cincin, maka 2 jari kanan lebih afdal, kemudian 1 daripada jari kiri. Kalau kita ada 3 cincin. Lebih daripada 3, pak ulama sebut tak boleh pakai. Nampak? Haram tu makruh wallahu a'lam. Tapi ulama ni dicela lebih pada 3.
Tiga ni orang awam lah. Kalau golongan ustaz-ustaz, doktor imam, para hafiz, jangan lebih pada dua. Dah, banyak sebut dalam kitab-kitab takwa yang besar-besar. Nah, cari dirilah orang rajin. Ada sebut di sana. Nah, masalah-masalah ni. Jadi tiga saja orang awam, orang biasa kita kebanyakan ni dah. Nah, golongan tok guru, tuan guru, alim ulama, jangan lebih pada dua. Ada gitu. Kalau kanan kiri boleh pakai belakang. Ingat, tapi dua jari saja. Sekarang dia tengok pelik, berjari hatu pakai. Dia hatu, mana boleh dia hatu. Nah, dari telunjuk. Bapak dah 5 duk dari telunjuk ni. Dapat dah lihat akad layak. Jadi rugi padilah. Nah. Mana kalau kita pakai semua. Dari segi pandangan mata pun tak ramai. Pakai semua, jari tak boleh. Dia kalau banyak kan apa pun tak boleh. Nah. Kita buat stiker saya di belakang kereta. Kita manis nampak tepi. Nah, kita pun boleh nak atau ping. Atau bila kata. Nah. Adakah wajib kita diam kita mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran ketika di luar solat? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita duduk dekat dengan orang yang baca Al-Quran, kata setengah ulama wajib diam, kata setengah ulama sunat diam. Maka kalau kita bercakap, ada yang berkata haram, ada yang berkata makruh. Dua itu pandangan yang masyhur di sisi ulama. Tak, jadi pandangan yang paling ringan, tak sunat kita diam. Di tempat yang Quran dibaca. Yang kita nak cakap agak boleh dari cakap. Kita pergi bangun, lalu sikit. Pada sikit dia, luar daripada majlis dia, walaupun surah yang sama, luar daripada majlis dia. Nah, bolehkah kita menyentuh ayat Quran, memegang frame saja, tanpa menyentuh huruf Quran, tanpa wuduk, seperti hiasan dinding dan juga nama-nama Allah? Pendapat yang mutamak dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, jikalau bukan Al-Quran itu sebagai mushaf, tetapi perhiasan dinding sahaja, maka jangan dah kita diharamkan memegang sentuh tulisan Quran tu. Adapun frame itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Sunat kita tidak sentuh juga, tapi kalau sentuh maka ada pendapat mengatakan tidak haram. Yang haram kalau jadi frame ni kita buat untuk nasihat orang, kita buat untuk jadi menghias comel rumah kita, buat ayat Quran. Di ayat Quran tu jangan sentuh. Itu sepakat dari situ. Di ayat Quran hak dia tu jangan sentuh. Kalau mushaf memang tak boleh sentuh lah, kulit dia pun tak boleh sentuh. Quran hak sebutir 30 juzuk. Kalau di dinding, pendapat yang paling ringan, kulit frame itu boleh, cermin itu boleh, jangan kena tangan di ayat. Sama macam kita kelek kitab tafsir yang diharuskan tak ada ismayang. Kerana dia banyak ayat Quran, banyak tafsir daripada ayat Quran. Walau bagaimana boleh ingat, di ayat Quran jangan sentuh tangan. Kerana tak ada wujud. Jadi kita tak sentuh ke ayat tafsir itu saja. Soalan seterusnya. Sah atau tidak semayang jika ada terlekat sisi makanan di celah gigi? Saya baru sedar selepas semayang. Adakah diulang semula semayang ni? Masalah semayang, lepas tu lepas semayang salam apa bangun dia baru perasan ada nasi dalam lubang gigi dia. Atau celah gigi dia ada nasi. Dia kata sah atau tidak semayang ni tadi? Jawabnya sah semayang. Sah. Kerana tidak ada berlaku benda yang membatalkan solat ni. Di antara benda yang membatalkan solat, telan makanan. Ada pun duduk celah gigi tak telan. Duduk celah gigi tak telan. Bukan kata nasi, maknanya kayu khamat dua duduk dalam ken. Mana? Tak telan, tak batal semayang. Tapi makruh kerana berbahaya, takut telan batal semayang. Dia gitu. Tapi bukan orang suruh. Tadi bola ken lagi ke? Tak. Aku dengar dah malam, tak kebal. Tak. Tak batal lagu tu. Jadi tak batal lah, pasal dia tak telang, tak celah gigi. Tapi kalau tertelang tanpa kita sedari, tak batal kok. Dengan syarat sedikit. Kita tak sedar ada celah gigi, jangan belang-belang sedar ingat duduk tajwid baca surah, dia pun lebih, telang halu, tak batal. Tapi kalau ada dah atas lidah, kita buat main saja, tak buat buang lagi. Taruh hubung celah lidah, buat gigi celah gigi pula, bus mula atas langit. Pekan kedua telang, jangan kering. Itu batal. Nampak? Itu dikira sengaja dah. Tapi kalau sengaja, tak sengaja, banyak batal kok. Tak sengaja banyak. Dalam ayat akhir tu dia tak sengaja, dia tengok pengak jagung ada sebelah, dia pun muat, habis masuk. Barulah salam, batal juga. Itu walaupun tak sengaja. Soalan seterusnya.
Bolehkah bacaan Al-Quran dipertandingkan seperti Akademi Al-Quran? Baik. Jadi gini, masalahnya kita pernah tandingkan dengan tujuan nak mensedapkan suara. Sebenarnya tidaklah sepakat ulama menghalang ataupun mengatakan haram. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak elok dan tidak baik dibuat pertandingan lagu-lagu seperti ini. Tapi kita rekaskan atas peserta laki-laki lah sepatutnya Akademi Quran ni lah. Akademi Quran sepatutnya laki-laki sahaja. Jangan perempuan. Akademi itu ada perempuan tak? Ada perempuan itu tak setuju sangat lah. Melunak-lunakkan suara, nak bagi sedap, nak tunjukkan sedap. Walaupun niat tu islah, tetapi yang mendengar adalah laki-laki. Wala tarba'na bil qawli. Tuhan kata dalam Quran yang dibaca itu juga. Akademi Quran pun Quran itu juga. Janganlah sekali-kali kamu kaum wanita nak mensedapkan suara-suara kamu di depan laki-laki, jangan. Jadi padang kalau nak buat, nak berbetulkan niat, memang dibenarkan kita nak tanding bukan niat dapat hadiah, tapi nak menambahkan mutu bacaan kita dan ilmu kita dalam taranum, dalam qiraah. Tak ada masalah lah, ada ulama mengatakan harus. Tapi sepadan dengan laki-laki saja, jangan orang perempuan. Soalan seterusnya. Apabila masuk masjid, cara menghormatinya sembahyang sunat tahiyat masjid. Bila kita masuk surau, boleh tak kita sembahyang sunat tahiyat masjid? Dan surau itu juga rumah Allah. Baik. Jawabnya, masalah memang dibolehkan kita sembahyang tahiyat masjid jikalau masuk dalam surau dan musalla. Kerana ada dua pendapat ulama yang masyhur. Maka apabila orang yang membina sesuatu tempat untuk sembahyang itu diniatkan masjid, maka masjid itu jadilah masjid, walaupun buat daripada plywood, walaupun kecil besar mana pun jadi masjid, walau tak diri jemaat, maka boleh kita tahiyat masjid dengan sepakat ulama. Ada pun jika yang membina itu tuan punya tanah, tuan punya bangunan, tak niat buat masjid, niatnya surau saja, niatnya musalla, niatnya lain daripada itu, niat tempat sayang bukan niat masjid, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada satu golongan mengatakan dia tetap jadi masjid kerana tujuan buat sembahyang, pendapat yang kedua mengatakan tak jadi masjid. Bila pendapat yang kedua ni, maka tidaklah jadi tahiyat masjid. Jadi kalau kita nak, kita boleh taklid pada pendapat yang mengatakan semua surau yang dibina untuk sembahyang juga adalah masjid, maka sah kita tahiyat masjid, tak ada masalah. Benda ni benda khilaf. Betul atau tidak orang yang digelar tabligh mengatakan politik aku main, tapi aku main dalam hati? Boleh tak kita ikut ajaran seperti keluar 3 hari dan sebagainya? Baik. Dia kata ada satu golongan. Dia tak kata tabligh, L-I-L, tabligh. Tak tahu golongan mana. Jadi dia kata aku main tak politik. Tapi aku main dalam hati. Jadi jawapan kita, politik ni orang tak main-main. Bukan main, ini masalah pentadbiran negara. Bukan main-main. Maknanya kita wajib menyokong apa jua benda yang nak menyempurnakan kewajipan. Jadi sempurnanya maknanya sebuah negara yang berlandaskan hukum Islam dengan kita ramai-ramai memberi sokongan kepada golongan ataupun jemaah yang nak kepada Islam, maka itulah tatmimul faedah daripada kita. Kita kena tolong. Bukan main, tak mesti main. Main ada juga main. Tidak lillahi rabbil alamin. Tidak kerana Islam, kerana benda lain, tapi jenis main. Biasanya jenis main politik ni cari projek. Mu jangan main politik sikit. Tidak agak mu. Nampak? Sebab sekarang ni dia orang nak dapat duit dengan politik. Ada juga. Sebab tu lah orang pun pukul locor. Politik kotor belaka. Padahal politik Islam tu bersih. Faham tak? Yang Nabi ajar, para sahabat ajar, ulama ajar, cara berpolitik Islam ni mesti bersih. Jangan kita kata semua politik adalah kotor. Politik ni adalah benda yang dilakukan oleh setengah daripada para Nabi kita. Kotor lagu mana? Jadi bentuknya jenis main politik ni, jenis main memang biasanya tujuan yang tidak baik. Bukan main. Kalau ni yang nak projek, kena main politik. Tak anda politik, biarlah main juga. Masuk ahli, boleh wajib aku hebat lagi. Itu baru jenis main politik. Mu nak wajib ni? Mu nak wajib ni, mu beli kayu golf. Boleh pula kayu golf. Tak, mu kena main golf. Mu main golf baru dekat dengan orang yang boleh beri projek. Betul sungguh. Ramai daripada kenalan kita main golf. Dia tak main golf. Dulu masa kampung main bola matok. Tapi main golf lah ni.
Dia kata dah muak pun, minat kau bila pula orang ni jadi tiger. Nak dari projek kau. Dari projek sekian tak. Si anggap udak-udak. Kecil dah minat ni, tak gelok. Naik rupu kau. Nah, jadi pasti main kau. Pasal apa di padang kau ramai-ramai ni, tokoh-tokoh korporat, orang-orang yang mana boleh beri projek dan sebagainya. Nah, kalau duduk kita kopi tak ada lah projek tu. Projek kek-kek boleh lah, bagi-bagi bagikan. Nah, jadi jangan main politik. Kita hanya jadikan sebagai alat untuk cita-cita Islam. Itu saja. Islam tak dijadikan alat. Politik kita dijadikan alat. Dah. Boleh tak orang yang... Lepas tu dia kata, boleh tak kita ikut ajarannya seperti keluar 3 hari dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita nak keluar 3 hari ke? Tak, dia kata buat 40 hari kita nak keluar. Tak ada masalah. Tapi yang wajib kita jangan tinggal. Tak, nafkah dan sebagainya. Buat mengikut tertib sebagai seorang dawi. Sebagai seorang da'i. Barulah dapat hasil yang kita apa benda kita hajati. Pakai keluar-keluar saja, tak taruh matlamat apa semua, tak jadi juga. Nah, mana keluar dah balik macam tu juga. Nah, dia betul. Maka mana-mana daripada jemaah Islam, kalau ikut landasannya, ia adalah kecomel belaka. Nah, boleh tak orang Islam batal, yang batal, orang yang batal Islamnya di Mekah buat haji? Cukup mana pula ni? Dia kata politik agama baik. Jadi gini, masalah ni Islam agama yang syumul. Jangan kita kata Islam suku, agama suku, politik ketakdiran suku. Kita kena sukukan. Jangan kata gitu. Sebab ini masalah benda ni boleh merosakkan akidah. Ini bukan perkataan pemimpin parti. Ini perkataan ulama'-ulama'. Dah. Islam segala-galanya. Politik, ekonomi, pentadbiran, negara, mahkamah, jabatan, tak ada terlepas daripada Islam. Nampak? Jadi, kalau kita kata tak kena buat suku-suku, jadi benda ni salah. Ajaran ni salah. Golongan Kristian yang mula mensuku, mensekularkan apa benda ni? Ajaran agama. Nah, ajaran mana benda kait dengan ibadat, kita ikut kitab Injil, tapi bab tak berang, bab apa semua kait dengan negara, harta negara, ekonomi dan sebagainya, kita ikut saja. Hal tu salah. Itu dipanggil sekular. Wallahu a'lam.